Apakah caranya untuk bercakap atau berbahas dengan lebih lancar di depan orang ramai atau di pentas, sama ada di depan kamera seperti ini kalau anda nak menjadi seorang YouTuber atau vlogger? Hai, selamat bertemu kembali di episod kali ini. Saya Kions dan saya seorang penerbit filem dan juga content creator. Hari ini Kions nak berbincangkan dengan korang cara-cara untuk berbahas atau bercakap dengan lebih lancar di depan orang ramai ataupun di atas pentas ataupun di depan kamera. Apakah rahsianya untuk menarik perhatian penonton-penonton dan juga para hadirin yang hadir untuk mendengar atau melihat anda berucap? Di dalam video ini, sampai penghujung video ini, Kions akan kongsikan rahsia-rahsia yang Kions gunakan selama ini untuk mendapatkan perhatian, di mana setiap kali Kions berucap, semua hadirin-hadirin akan memberi perhatian kepada apa yang Kions nak sampaikan kepada mereka. So make sure anda tonton video ini sampai habis, sebab tips yang paling akhir itu adalah yang paling penting. So tips dan rahsia pertama yang Kions gunakan selama ini adalah pastikan anda plan dulu apa yang korang nak sampaikan kepada audiens anda. So korang kena ada struktur yang betul. Apakah introduction dia? Apakah message ataupun badan, body dia? Message yang anda nak sampaikan, okay? Pastikan ianya sangat clear. Dan juga apakah closing, penutup dia macam mana? So, benda-benda ini harus dipertimbangkan. Bagi contoh, seperti mana Kions mulakan video ini, Kions berikan introduction, lepas tu Kions berikan apakah yang anda boleh dapat pada penghujung video ini. So, itu adalah benda-benda yang penting. Okay? Kemudian, anda elaborate pula dia punya body, apakah yang anda nak sampaikan. Dan pada penghujungnya ada penutup. Nanti akan adanya penutup masa Kions akan akhirkan video ni. Dan anda selalu kena ada struktur ini dalam otak anda, dalam kepala anda. So, anda kena tahu introduction, body, lepas tu closing. Dan ada key point dia apa yang nak disampaikan. So, benda ni tak perlu hafal bulat-bulat. Tapi kalau boleh hafal, memang bagus. Kalau tak boleh, anda ada key point yang anda telah hafal dalam otak korang. Okay? So, dengan adanya latihan yang cukupnya, macam Kions sekarang ni, Kions tak payah skrip, Kions tak payah tulis apa yang harus dicakap. Kions ada key point yang Kions nak sampaikan, iaitu 5 tips yang penting yang Kions nak sampaikan. So, Kions tak perlu skrip, Kions cuma perlu hafal 5 tips tersebut. Lepas tu gunakan perkataan-perkataan sendiri untuk sampaikan message tersebut. Okay? So, tips pertama yang itu. So, tips yang kedua, ini juga agak penting, di mana anda perlu berlatih tips yang ini supaya anda boleh menjadi lebih engaging, lebih menarik perhatian. Okay? So, apakah tips yang kedua? Adalah anda perlu berlatih bercakap dengan laju. Okay? Kenapa nak bercakap dengan laju? Cuba bayangkan macam ni. Kalau Kions berdiri di sini dan anda tengah tonton video ni, Kions sampaikan ucapan Kions macam ni. Hai, selamat tengah hari semua. Nama saya Kions. Hari ini Kions nak ajar korang macam mana nak bercakap dengan lebih menarik perhatian orang ramai. Tips-tips yang Kions akan kongsikan adalah, nombor 1, korang boring tak? Boring gila kan? So, kena berlatih cakap laju. Masa korang berlatih bercakap laju, ini menambahkan energi, tenaga di dalam setiap ucapan anda. Hai, apa khabar semua? Nama saya Kions dan hari ini saya nak berkongsikan bersama anda macam mana anda boleh. Okay? Adakah itu lagi baik pada hai, apa khabar semua? Nama saya Kions, hari ini saya... So, energi kena ada, sebab suka atau tidak anda berpidato, anda berada di atas pentas ataupun di depan kamera, ini adalah satu show. Penonton tengok korang, dia nak tengok korang perform. Korang kena ada performance. Okay, korang tak boleh diri kat sana je. So, menurut psikologi filem, kita sebagai seorang filmmaker, seorang penerbit video, mata kita bukan dicipta untuk melihat sesuatu yang statik ataupun tidak bergerak untuk masa yang lama. Okay? Kita sebagai manusia, kita boring cepat. Jadi, kita kena selalu tengok benda yang gerak. Jadi, kita tak senang boring. Semasa anda berlatih bercakap laju, anda juga harus masukkan juga pergerakan tangan. Ini boleh menyebabkan kadar kebosanan audiens atau penonton anda lebih rendah. Berbanding kalau jika anda diri kat sana, walaupun anda ada energi, Hai, apa khabar semua? Nama saya Kions dan hari ini saya nak tak banyak bergerakan. Jadi pergerakan tangan adalah sangat penting supaya orang yang menonton dia tak cepat sangat boring.
At least dia ada benda yang dia boleh ikut, mata dia boleh ikut. Selain dia dengar, mata dia boleh ikut. Jadi masa korang berlatih bercakap laju, korang juga kena berlatih dengan menggunakan tangan. Express, ini namanya body language. Okay? Tip nombor 3, kalau anda seorang yang baru bermula untuk nak buat public speaking, anda digalakkan untuk melihat lebih banyak speaker-speaker yang lain. Apakah style diorang? Okay? Anda cuba menggunakan style diorang. Mana diorang punya tempat yang diorang berhenti, mana suara diorang rendah, tempat mana suara diorang tinggi, okay, macam mana body language dia. Anda tak perlu copy bulat-bulat, tapi anda boleh ikut style-style dia. Dan juga digalakkan untuk melihat lebih banyak dan lebih ramai speaker. Anda boleh follow atau ikut style-style diorang, dan saya yakin cukup masa korang cuba implement dan cuba guna style-style yang lain-lain, pasti anda akan ada style yang anda tersendiri yang juga boleh menarik perhatian penonton ataupun para hadirin yang tengok korang berucap. Okay, so itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat, anda tidak boleh abaikan latihan. Latihan ini adalah sangat penting bagi buat public speaking. Okay? Anda harus selalu berlatih apa yang anda nak sampaikan. Lebih-lebih lagi kalau anda buat public speaking yang betul-betul atas pentas, yang live. Okay? Anda memang kena berlatih dan ingat, sedaya upaya ingat semua info-info yang penting yang anda nak sampaikan kepada audience anda. Okay? Seperti komedian. Kalau korang tengok stand up komedian, pelawak, apa semua kan, korang nampak dia orang cakap macam senang je. Tapi padahalnya, diorang lagi susah. Setiap hari diorang kena berlatih setiap perkataan yang diorang kena cakap. Okay? Sebab setiap perkataan yang diorang cakap memberikan punchline yang lain yang boleh menyebabkan efek yang berbeza. Sama ada audiens akan ketawa atau tidak, itu semua bergantung pada setiap perkataan yang diorang letak dalam skrip diorang. So, korang nampak tak? Latihan adalah sangat penting. Jikalau Kions nak menyampaikan suatu ucapan di atas pentas, memang Kions akan berlatih berkali-kali. Presentation yang Kions telah draft tu, yang ada intro, ada body dengan ada closing tu, Kions akan berlatih berkali-kali. Okay? Dalam video ni senang lah. Kalau video ni tak payah skrip, tak apa. Sebab video boleh edit. Okay? Dan juga tips dah nak sampaikan, alright, video ni kalau salah boleh edit. Dan satu lagi tips bonus, jikalau anda mempunyai latihan yang secukupnya, anda selalu buat public speaking, selalu berlatih bercakap di atas pentas, di depan kamera, cukup masanya anda akan dapati anda boleh buat dengan secara spontan. Macam Kions buat video ni, Kions cuma perlu ingat key point dia saja. Apa-apa perkataan yang Kions keluarkan untuk menyampaikan key point tersebut, ini semua tidak dirancang langsung. Ini adalah semua spontan. Okay? So, cukup masa anda berlatih, anda cukup experience, ini akan menyebabkan anda boleh sampaikan ucapan anda dengan secara spontan dia. Dan tips yang kelima juga yang paling penting. Saya percaya ramai di kalangan korang yang mempunyai stage fright, rasa takut, sama ada di depan kamera ataupun lebih-lebih lagi kalau depan ramai orang. Kalau anda perlu berdiri atas pentas, lagilah nyaya, kaki pun bergegar-gegar, okay? Hati berdebu-debu. Jadi, apakah rahsianya untuk menghilangkan rasa gelisah, rasa takut masa anda nak berikan ucapan? Ramai yang tak tahu. So, ini yang Kions selalu guna dan Kions dapati ianya sangat-sangat efektif dan berkesan. Walaupun sampai sekarang Kions telah berucap setahun lebih, okay, masih lagi Kions akan rasa takut jikalau berdepan dengan orang ramai. Okay. Walaupun audiens tak ramai, bawah daripada 10 orang, masih Kions akan rasa gelisah dan takut. So, cara untuk menghilangkan kegelisahan dan ketakutan tersebut, first kali, anda kena mulakan komunikasi dengan audiens. Okay. Anda perlu warm up dulu. The first 5 minit ke 10 minit adalah masa untuk anda warm up. Lepas anda warm up, percayalah, memang tak akan rasa takut lagi. Kalau anda buat cukup rehearsal, buat cukup latihan dan anda tahu apa yang anda nak cakap, percayalah, trust me, memang tak akan rasa takut lagi sebab anda dah warm up. Okay? Dan juga anda tidak akan lupa sebab anda dah memang praktis banyak kali dah. So, memang tidak akan lupa. Yang menyebabkan dia lupa sebab anda takut je. So, anda first kena hilangkan ketakutan tersebut dahulu. So, anda kena warm up di
first 5 atau 10 minit. Dan cara warm up dia adalah berkomunikasi dengan audience. Buat masa sekarang ni memang susah lah untuk dapatkan live audience kan, sebab sekarang ni sebab COVID dan apa semua, kita kurangkan buat live event. Banyak yang ada dekat virtual, dekat komputer. Tapi sama juga, anda perlu tanya soalan. Anda perlu mulakan satu komunikasi dengan diorang. Misal kata, tanya soalan kepada mereka. Contohnya, siapa yang di kalangan korang nak mendapatkan bla 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 bla? Okey, cuba angkat tangan. Lepas tu, tanya soalan yang pasti akan mendapatkan jawapan yes atau ya. Seperti, adakah anda ingin membuat lebih banyak duit? Adakah anda ingin mendapatkan kesihatan? Ataupun adakah anda ingin mendapatkan lebih banyak kegembiraan di kalangan keluarga anda? Adakah anda ingin mendapatkan lebih kebebasan? Benda-benda seperti ini boleh menyebabkan anda warm up dan mendapat lebih confident, sebab audience sekarang ni sedang berkomunikasi. Lepas tu, lepas diorang menjawab, angkat tangan dan sebagainya, anda boleh tanya satu kedua orang. So, berapa lama anda telah berada di dalam situasi yang sebegini? Okay? So, lepas anda boleh establish benda tu, di mana komunikasi yang telah berlaku adalah komunikasi dua hala. Macam anda sedang bercakap ataupun tengah berbincang dengan kawan. Itu akan menjadikan situasi yang sangat berbeza, di mana anda bukan lagi seorang speaker yang berdiri bercakap seorang, tetapi sekarang ni anda seorang rakan kepada semua audience yang hadir dan korang berkomunikasi. Macam kawan yang lepak bersama lah. Okay? So, itu adalah tips-tips yang boleh menyebabkan anda boleh bercakap dengan lebih lancar, berbahas dengan lebih lancar di atas pentas, di depan kamera dan sebagainya, dan juga cara anda boleh menghilangkan ketakutan anda. Alright? Okay, so ada pula yang takut kamera, macam mana? Ada orang tekan kamera, record je, dia rasa gelisah. Yang itu, Kions telah membuat satu video di mana Kions berkongsikan macam mana cara untuk mengatasi ketakutan depan kamera ataupun kekekokan depan kamera. Okay? Video link berada di deskripsi. Cari video tersebut dan tonton video yang tu. Okay? So, itu saja 5 tips yang utama anda boleh menggunakan. Ia juga rahsia yang Kions gunakan selama ini untuk menjadi seorang speaker yang boleh menarik perhatian di depan kamera ataupun di atas pentas. Okay? So, jika anda rasa video ini dapat memberikan manfaat yang banyak kepada korang, jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan korang yang korang rasa diorang perlu juga menonton video ini. Jangan kedekut ilmu. Alright? Dan jangan lupa tekan butang subscribe di YouTube channel Kions dan juga follow Kions di Facebook page, Instagram dan juga Telegram untuk notifikasi yang paling awal. Okay? Semua link-link sosial dan Telegram berada di deskripsi juga. Harap berjumpa anda lagi di video yang akan datang.